Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada tuan dan puan semua. Saya ucapkan hari ini Alhamdulillah hari Khamis hari Khamis, hari yang seterusnya dalam minggu terakhir. Hari ini merupakan hari terakhir untuk tahun 2020, tahun 2020 Jadi Alhamdulillah sekali lagi yalah kita semua sama-sama lah kita punya sama-sama memanjatkan orang kata kesyukuran kerana kita dapat teruskan lagi kita dapat lagi satu hari untuk bersama-sama dengan ahli keluarga bersama-sama dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita dengan keadaan yang baik, yang sihat, Alhamdulillah. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan kepada rakan-rakan sama ada yang menonton video ini di platform Facebook ataupun di channel YouTube, saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalani hari Khamis ni hari yang terakhir dalam tahun 2020. Jadi sebenarnya saya yakin ada di kalangan kita yang mungkin rasa macam berdebar-debar sikit kan, kata nak masuk tahun baru, tetapi ada juga ramai di kalangan rakan-rakan kita sebenarnya yang teruja they are excited to face the new year of 2021 Jadi apa-apa pun tuan dan puan, keterujaan ataupun excitement yang kita ada tu sebenarnya kita yang kena cipta kita kena ciptakan. Jadi untuk itu sekali lagi kepada rakan-rakan tuan dan puan yang menggunakan platform Facebook ataupun yang menonton di channel YouTube Nurmanah Omar, saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi Assalamualaikum kepada semua dan selamat pagi kepada semua dan hari ini pagi ini di lokasi tempat saya di Kajar ni nampak cerah, matahari pun dah bersinar. Jadi dah beberapa hari pagi agak orang kata tak ada matahari kan. Jadi hari ni matahari bersinar, cerah tu kat luar tu, Alhamdulillah. Kalau yang basuh kain tu insyaAllah kering lah, panas. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya bawa satu topik perbincangan yang lebih berbentuk kepada pengisian bukan teknikal pengisian non-teknikal di mana kita sama-sama macam mana kita nak berfikir dan membina impian secara kreatif Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Encik Zamri. Terima kasih Encik Zamri yang berkesempatan. Jadi kepada rakan-rakan Facebook sekalian yang berkesempatan untuk bersama-sama pagi ini, tak kira lah sekiranya ada 5 minit 2-3 minit sekalipun, tak apa. Tuan dan puan nanti boleh tonton semula video-video di page Live Track Learning Resources dan juga tuan dan puan boleh menontonnya sekali lagi di channel YouTube Nurmanah Omar Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini hari yang terakhir bulan Disember tahun 2020 dan saya juga nak maklumkan beberapa tawaran e-book di platform nuraminaomar.com yang untuk free download hari ini pun hari yang terakhir dan ada tak silap saya ada beberapa package buku yang year end sale promotionnya sehingga 15 Januari. Jadi masih ada masa lagi. Selepas ini harganya akan naik kepada harga asal harga asal ataupun akan naik RM5 lagi daripada harga sekarang. Jadi kalau tuan dan puan nak dapatkan satu salinan e-book, tuan dan puan boleh simpan di laptop ataupun dalam email tu nanti tuan dan puan boleh simpan. Jadi tuan dan puan boleh rujuk dari masa ke semasa. Jadi semua e-book yang ditulis tu dalam saiz A5 dan fontnya standard 12 dan disusunkan agak renggang sedikit supaya tuan dan puan boleh baca secara online di telefon ataupun di skrin laptop tu matanya lebih selesa dia tak adalah kecil-kecil, tak rapat-rapat alright. Okey, itu beberapa senarai e-book yang ada di platform nuraminaomar.com. Tuan dan puan boleh rujuk di sana. Untuk yang salinan percuma tu, yang free download hari ni yang terakhir. Untuk yang bulan ni sebenarnya khusus untuk pusat pendidikan pengusaha pusat pendidikan education business. E-book itu khusus ada 12 ada 12 poin, 12 panduan untuk pengusaha pusat pendidikan. Yang itu masih lagi percuma sehingga hari ini, hari yang terakhir. Selepas ini dia akan mula ditawarkan dengan harga jualan maksudnya kena bayar lepas ni kau nak download. Jadi hari ni kena download untuk percuma, hari ni download sebab diletakkan untuk sebulan 30 hari boleh download secara percuma. Hari ni hari yang terakhir. Okey, berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan hari ni tuan dan puan, bagaimana saya akan bawakan 6 perkara bagaimana sebenarnya kita boleh berfikir dan juga kita membina impian kita secara kreatif.
Jadi perbincangan ini saya ambil daripada audiobook yang saya dengar, audiobook yang saya baca, The Art of Thinking Big, The Art of Thinking Big. Jadi dalam salah satu bab, dalam salah satu bab yang dikemukakan dalam buku itu, dia membincangkan tentang bagaimana ada 6 perkara penting bagaimana kita boleh berfikir dan juga mencipta impian kita secara kreatif. Jadi ada 6 perkara. Jadi kita bawa lah untuk perbincangan hari ini. Perbincangan yang ringkas saja dan juga perbincangan yang orang kata santai pagi-pagi ni kan. Walaupun hari ini hari Khamis dan juga hari terakhir untuk bulan ni, tetapi kita mulakan dengan sesuatu yang orang kata lebih ringan sikit, yang lebih ringan sikit dan sesuatu yang kita kata boleh dijadikan panduan seterusnya. Jadi apakah antara perkara-perkaranya? Apakah antara perkara-perkaranya? 6 perkara itu. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan, apabila kita kata kita nak bina satu impian, kita kata kita nak berfikir secara kreatif untuk dapatkan solusi tertentu, yang pertama sekali kita mesti percaya perkara itu boleh dilakukan. Yang pertama sekali kita mesti percaya perkara itu boleh dilakukan. Saya ingat lagi tuan dan puan, semasa saya menjadi dilantik sebagai seorang CEO syarikat di sebuah kumpulan syarikat pada sekitar tahun 2017 begitu. Jadi kami ada satu mesyuarat ahli lembaga pengarah, dan kami sebelum mesyuarat tu kami berjumpa dengan mentor. Jadi mentor tanya, dia terus tanya, dia kata, puan-puan semua, adakah tuan dan puan percaya dengan misi dan visi syarikat? Tuan dan puan percaya tak apa yang tuan dan puan buat ni boleh berjaya? Jadi itu soalan yang pertama. Jadi semua waktu itu kami ada 4 orang, kami kata ya, kami tahu kami boleh buat dan kami tahu ini adalah perkara yang boleh kita jayakan. Jadi dia kata, okay, once you believe it, let's continue for discussion. Jadi perkara pertama kena percaya. Kalau kita ada impian, kalau kita kata kita nak orang kata dapatkan solusi untuk sesuatu perkara, pertama sekali kita mesti percaya bahawa ia boleh dilakukan. Kita boleh buat. Kita percaya yang itu. Jadi bila kita kata kita percaya tu, kita tak boleh nak fikir benda tu impossible. Kita tak boleh fikir benda tu tak boleh buat. Kalau kita kata tak yakinlah, jadi kita buat satu senarai. Kita senaraikan semua perkara apa yang kita tak boleh buat dan kenapa kita boleh buat. Kita senaraikan sampailah kita jumpa satu keyakinan yang kita percaya kita boleh buat. Jadi katakanlah kita katakan nak sambung belajar lah. Contoh nak sambung belajar, nak buat master contoh. Jadi kita kena percaya kita boleh buat. Kalau kita kata ragu-ragu lah macam mana macam mana kalau fail, macam mana aku tak boleh buat, macam mana kalau aku tak boleh habis contoh. Jadi senaraikan kenapa kita boleh buat. Think the opposite. Bila kita rasa macam tak boleh nak buat, kita tak confident kan, senaraikan, buat satu senarai kenapa kita perlu yakin dan kita boleh buat. Buat satu senarai. Jadi apa-apa pun lah, kalau macam kita nak fikir sesuatu solusi, kita nak buat sesuatu perkara, yang pertama sekali kita mesti percaya kita boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita jangan biarkan kita punya prediction ataupun kita punya anggaran atau kita punya agak-agak tu tadi menjadi penghalang. Contohlah kata kan, saya agak-agak tahun depan anak saya ada 3 orang nak masuk sekolah menengah. Jadi ada banyak masa, ada banyak belanja yang saya perlukan. Jadi saya rasa saya tak boleh lah. Nak sambung master ni sebab saya akan banyak masa nak tengok anak-anak saya belajar. Itu kita punya prediction. Kita kata tahun depan. Jadi jangan biarkan prediction kita tu menjadi satu limitation ataupun menjadi satu penghalang kepada diri kita sendiri, kepada impian kita, kepada perkara yang kita nak buat. Jadi apa yang kita buat adalah kita fikir. Macam mana kita nak buat adalah kita fikir ke depan. Progress thinking. Kita fikir ke depan. Maksudnya kita kata, okey, kita ada 3 orang anak masuk sekolah menengah dan mereka ada banyak komitmen. Macam mana? Macam mana supaya saya boleh how can I do better? Maksudnya sekiranya saya nak sambung belajar, contoh saya nak sambung belajar, saya nak buat master dengan anak saya yang ramai macam tu nak belajar lagi. Ada 3 orang sekolah menengah, 3 orang sekolah rendah. Macam mana saya boleh buat? Jadi kita punya thinking tu forward. Kita jangan predict perkara-perkara yang kata nanti tak ada masa nanti nak guide dia belajar lagi, nanti nak ajar dia lagi, nak urus rumah lagi, nak buat bisnes lagi, macam mana. Jadi bila kita punya cara fikiran tu kena progresif dan kita kata kena forward, what can I do better, cara dia macam tu.
Jadi kita yang kedua, kita jangan biarkan kita punya anggapan ataupun kita punya prediction akan datang tu menghalang kepada apa yang kita nak buat. Menghalang kepada impian kita, menghalang kepada cita-cita kita, menghalang kepada perkara-perkara solusi yang kita nak buat tadi tu. Itu yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga, tuan dan puan, kita kata kita sentiasa fikir macam mana nak buat lebih dan nak buat lebih baik. Itu antara perkara yang perlu ada apabila kita kata kita nak berfikir secara kreatif dan kita nak bina satu impian secara kreatif juga. Jadi yang ketiga, sentiasa fikir macam mana kita nak buat lebih baik. Dengan siapa kita nak buat perkara-perkara ni supaya dia jadi lebih baik. Maksudnya, how can we do better? Jadi kita kata, kita nak jadi lebih baik, kena buat lebih. Kan? Kita nak jadi lebih baik, kena buat lebih. Jadi bila kita nak buat lebih tu, macam mana kita nak buat lebih? Jadi kalau kita kata, tahun depan nak naikkan sale, how can I increase the sales of the company? How can I increase the productivity of my business? How can I increase the revenue of my business? How can I increase the percentage of profit in my business? Jadi bila kita fikir macam itu, dia akan jadi otak kita ni secara automatik dia akan fokus, apa yang saya boleh buat lebih? Adakah contoh, adakah saya perlu buat lebih aktiviti marketing? Apakah saya perlu buat lebih aktiviti networking? Apakah saya perlu buat lebih aktiviti memperbaiki proses-proses kerja? Dia jadi apabila kita fokuskan how can I do better, dia membolehkan kita berfikir secara lebih kreatif. Berfikir secara orang kata lebih progresif tu tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, barulah kita fikir dengan siapa kita nak buat tu. Kalau kita kata how can we do better tadi tu kan, yang keempat baru kita fikir kita kena buat dengan siapa. Kita tak boleh buat seorang-seorang. Katalah kita kata kita nak collaborate lah dengan supplier. Kita nak collaborate lah dengan event management company, nak kena collaborate lah dengan kawan dalam industri yang sama, nak kena collaborate lah dengan sini, dengan sana. Jadi kita kena tengok dengan siapa kita kena buat. Ataupun kita kata, kena tambah staff lah, tak cukup. Kalau nak do better, kena ada tambahan team contoh. Jadi daripada situ kita fikirkan. Yang keempat kita fikirkan. Jadi bila kita sibuk tuan dan puan, kita akan secara semula jadi terdorong untuk do better. Kita sibuk nak fikir do better dan kita secara semula jadi terdorong nak buat benda tu supaya jadi lebih baik. Jadi siapa yang sibuk tuan dan puan? Siapa yang sibuk? Sebenarnya orang yang sibuk dalam bekerja tu atau dalam buat kerja dia tu, dia adalah orang-orang yang boleh buat perkara jadi lebih baik. Bila dia sibuk, dia tak ada masa nak fikir macam dia nak cari salah orang, dia nak komen orang, dia nak komplain orang, dia tak ada masa sebab dia sibuk nak improve. Dia sibuk nak fikir dan nak buat how can I do better. Dia sibuk cari kat situ. Macam mana nak perbaiki diri dia, macam mana nak perbaiki tim dia, nak perbaiki operasi dia, nak bagi sistem dia. Jadi dia tak sempat nak fikir perkara-perkara lain. Itu salah satu cara apabila kita kata kita fikir how to do better tu, kita beri fokus tu, kita boleh berfikir dan membina impian kita tu secara lebih kreatif. Kalau tidak itulah tuan dan puan, kita jadi sedih, kita duk fikir orang lain lebih maju, kita duk fikir orang lain lebih banyak duit, orang lain lebih senang. Jadi sebab kita tak sibuk nak memikirkan how can we do better, macam tu. Itu yang keempat, kita kena sentiasa sibuk fikir macam mana kita nak work better tu tadi. Itu yang keempat. Yang kelima tuan dan puan, listen by asking. Apabila kita kata kita nak membina impian secara kreatif, kita nak mencari solusi secara kreatif, kita kena ubah cara kita tu. Kita mendengar dengan bertanya. Kita tanya, betul kita dengar. Kita tanya, betul kita dengar. Selama ni kita banyak cakap kan. Tapi kalau dalam keadaan macam ni kan, kalau tuan dan puan memang bercakap dalam forum ke, bercakap orang kata bagi training ke apa, memanglah kena bercakap. Kenalah banyak bercakap sebab itu adalah orang kata platformnya, fungsinya kan. Waalaikumsalam Puan Normah, terima kasih sempat lagi hari ni sibuk Puan Normah. Okey. Jadi kita kata listen by asking. Kita mendengar dengan bertanya. Jadi bermaksud tuan dan puan, kita bagi orang lain banyak cakap. Jadi bila kita tanya kan, kita dengar orang lain tu banyak cakap. Bila kita kata kita dengar pendapat orang, kita dengar apa yang orang cakap lebih banyak, kita akan dapat test diri kita sendiri, apa yang kita boleh fikir tentang pandangan-pandangan orang lain.
Tak semestinya kita cakap, tapi kita tanya dan kita dengar. Dan kita dengar. Jadi kita akan concentrate, kita ajar atau kita train otak kita train diri kita untuk concentrate dengan apa yang orang cakap. Concentrate dengan macam tu. Itu adalah perkara yang kelima, step yang kelima. Bila kita banyak mendengar, kita akan paksa otak kita fikir. Bila dia cakap A, nanti otak kita akan fikir, kenapa dia cakap A besar, sepatutnya A kecil. Kenapa dia cakap A besar, A kecil, sepatutnya dia A++, B, C, D. Kenapa? Jadi otak kita akan berfikir. Jadi contoh, kita tanya, seorang kita tanya, kenapa kita rasa akta HR tidak relevan lagi dalam masa sekarang? Jadi kita tanya. Jadi kita dengar orang tu cakap. Sama ada staff kita ke orang-orang lain kan. Kita akan dengar feedback macam dah PKP, ini sekarang zaman teknologi, mana boleh kita nak ikut lagi atas HR gini. Jadi bila kita dengar, contoh kita dengar, kita sendiri akan melihat apakah otak kita fikir kepada pandangan-pandangan tu. Kita sendiri akan dengar dan kita sendiri akan fikir kepada apa sendiri yang kita fikir tu. Self-talk kita tu tadi. Jadi bila kita dapat dengar tu, kita dapat concentrate dengar kepada apa yang orang tu cakap, maka dengan sendiri tuan dan puan kita melatih fikiran kita, melatih otak kita untuk memberi peluang kepada orang cakap, kita dengar dan kita sendiri buat analisa. Kita tak payah buat berdebat ni, tak payah. Tapi kita tanya orang-orang ni, contoh, apa yang menyebabkan, apa agaknya bila kita tanya soalan ni, apa yang menyebabkan proses-proses pertukaran ataupun pembukaan lesen-lesen perniagaan, pembukaan syarikat dalam keadaan pandemik ini, adakah dia masih relevan? Jadi benda tu kita fikir. Lepas tu kita tanya orang, kita dengar. Tetapi kita tidak membuka ruang perdebatan. Maksudnya bukan kita nak berlawan cakap, tidak. Jadi bila kita dengar dan kita melatih otak kita menganalisa, sebenarnya kita memberi peluang kepada diri kita untuk berfikir dan juga mula kita nak mencari solusi-solusi secara kreatif. Macam mana caranya tu nanti. Jadi encourage others to talk and encourage ourselves to listen more, encourage ourselves to be more analytical, listen to what people say, make our own analysis. Jadi kita latih sebenarnya cara kita berfikir. Dan yang terakhir sekali tuan dan puan, kita stretch. Itu yang kita kata, kita stretch kita punya cara pemikiran dengan memikirkan satu perkara yang lebih jauh. Jadi katalah kalau tuan dan puan buat jualan, selain daripada fikir jualan tu dalam bentuk harian, fikir jualan tu dalam bentuk tahunan. Itu sebabnya tuan dan puan, saya sentiasa orang kata menyebut tentang contoh, kalau buat financial forecast, buat 12 bulan. Kemudian baru pecahkan, tengok bulan-bulan mana. Jadi kita stretch. Kalau kita kata kita buat forecast jualan sebulan, kita daripada 12 bulan pecahkan, mungkin kita target sebulan. Daripada sebulan tu baru kita pecahkan lagi seminggu. Tapi kita jangan start buat planning ataupun buat forecast tu ikut hari-hari. Okey, sehari nak fokus sale orang kata 1,000 sehari. Dia jangan macam tu. Terus setahun. Okey, kalau setahun nak target 500,000. Contoh. Jadi tiap-tiap bulan mungkin kita target 40,000. Contoh 40,000. Okey, dalam bulan mana saya kena target 60,000. Dalam bulan mana saya hanya boleh target 30,000. Okey, dalam bulan mana yang 30,000 tu setiap minggu tu, minggu ke berapa yang saya boleh target 7,000 punya sale. Jadi dia baru turun. Jadi pertama kita strike jauh, baru kita turunkan. Kita jangan target kecil-kecil nak dapat besar, tak. Kita target besar dulu, kemudian baru kita pecahkan untuk actionable plan tu tadi. Jadi kita kata stretch. Stretch our mind. Jadi kalau tuan dan puan tanya saya kan, kalau macam kita kata, kita ada kita punya long term goal kan. Kita semua ada kita punya long term goal 5 tahun, 10 tahun. Tapi kemudian kita pecahkan balik. Okey, 3 tahun yang akan datang ni nak capai apa? Dalam tempoh 3 tahun, pecahkan lagi setahun. Jadi setiap tahun tu ada pecahan lagi. Jadi kita akan stretch kita punya kepala tu. Fikir tu stretch jauh sikit baru kita pecah-pecahkan. Jadi ini antara orang cakap apa yang dapatan apabila saya dengar audiobook tu, The Art of Thinking Creatively. Ada satu bab tu memang dia ajak kita untuk sama-sama macam mana kita nak berfikir dan membina impian kita secara kreatif. So ada 6 perkara yang dia bawa dalam perbincangan bab buku tu. Jadi 6 perkara inilah yang saya kongsikan dengan tuan dan puan. Jadi kita kata kita mesti ada satu
work capacity ataupun kita kata memikir, kapasiti pemikiran kita sentiasa kata I can do more, I can do more. Kalau katalah contoh kalau dalam sebulan kita boleh ada 4 orang mentee. Jadi kita kata boleh I can do more, I can take another 2 mentees a month. Contohlah. Jadi kita kena ada sentiasa pasangkan suatu kemahuan, working capacity to always think that I can do more. I can do more. Jadi baru kita boleh naik. Kalau tuan dan puan perasan sesiapa yang biasa sebelum ni datang ke program-program latihan ataupun kelas-kelas sesi yang saya adakan, saya sentiasa bawa konsep I+1. Jadi dalam setiap sesi tu, penganjur selalu tegur saya, kata puan bagi banyak sangat. Saya kata bukannya sebab saya bagi banyak, sebab dalam kelas tu, contoh dalam program tu mungkin ada 20 orang, 30 orang. Jadi setiap 30 orang tu dia ada level I, level dia. Maksudnya pengetahuan yang dia dah tahu. Dan setiap pengetahuan yang dia dah tahu tu berbeza-beza. Kalau dalam grup. Jadi bila berbeza, saya kena pastikan +1. Bila kita deliver ataupun kita kata kita transfer skill ataupun kita transfer knowledge, dia sentiasa I+1. Maksudnya, apa yang pendengar tu dah tahu, kita tambah satu level. Jadi kalau kita ada dalam satu grup tu ada 30 orang contoh ada setengah tu dia contoh dia ada ni kita punya benchmark dia ada yang lebih, ada yang kurang sikit. Jadi ada setengah orang tu bila dia lebih ni dia akan +1. Untuk orang yang kat bawah ni dia jadi +3. Untuk orang yang kat tengah ni dia jadi +2. Jadi kita sentiasa do more. Do more. Jadi kalau tuan dan puan seorang orang kata pendidik atau seorang guru apabila setiap kali kita pergi ataupun masuk kelas ataupun kita kata masuk dalam sesi nak menyampaikan ilmu, bagus kita datang tu dengan satu orang kata satu persediaan I+1. I will always give +1 additional to my audience, to my students, to my listeners. Dia macam tu. Kena ada sentiasa +1. Jadi kita punya konsep tu, kita punya cara fikir tu, I can do more. Saya selalu ada feedback daripada penganjur, kata puan bagi lebih sangat, puan bagi banyak sangat. Dia sebenarnya bukan banyak sangat sebab dalam grup. Kalau one on one tak ada masalah. Kita boleh terus dia ni tahap ni tapi kita +1 satu je. Tapi kalau dalam grup kata ada 30 orang, so dia akan ada kategori yang middle ni, kemudian yang lebih tapi yang ada yang bawah sikit. Jadi yang bawah ni dia akan dapat macam +3. Yang tengah ni dia akan dapat +2. Yang atas sekali ni dia dapat +1. Dia macam tu. Jadi tuan dan puan, saya setuju dengan perbincangan dalam buku ni, The Art of Thinking Creatively. Dia sebut kita mesti ada satu konsep work capacity to think I can always do more. Kita sentiasa boleh buat lebih. Jadi more and better. More and better. Saya suka konsep tu tuan dan puan. Jadi saya kalau boleh nak ajak sama-sama semua rakan-rakan tak kisahlah rakan-rakan sama ada tuan dan puan aktif di Facebook ke, aktif di IG ke, ataupun aktif di mana-mana. Apabila ada perkara-perkara baik yang kita bawa tu, kadang-kadang orang tak suka, tak apa. Kita buat sahaja dan kita sentiasa ada konsep bahawa I can do more. So sentiasa +1. Kalau asalnya kita kata kita nak buat sampai A, kita buat A+. Kalau nak buat A, tapi kita buat B, nanti takut kita penat maksudnya kita pula yang collapse sebab kita di luar kapasiti. Tapi kalau kita kata setakat +1, kalau kita kata kita janji A tapi kita bagi A+, kan? Kalau kita kata kita bagi 1, kita dah diperlukan bagi 1, kita bagi lebih 1+1, 1.1 atau 1.5. Tak adalah sampai 2 sebab nanti kena balancekan juga dengan kita punya kapasiti bila kita kata we want to do more. More is better sebab kadang-kadang less is more. Jadi benda ni macam-macam lah tuan dan puan Jadi untuk itu insyaAllah kita sentiasa develop kita punya creative thinking tu, dan kita mesti ada satu definition yang sesuai bagaimana bila kita kata kita nak buat secara kreatif sesuatu perkara. Jadi setiap kali kita rasa impossible, kita tak boleh buat, terus buat senarai kenapa saya boleh buat. Setiap kali kita rasa kita tak boleh buat, tuan dan puan, buat terus cepat-cepat satu senarai kenapa saya boleh buat. Kalau kita kata saya tak boleh buat lah ni, cepat-cepat buat satu senarai kenapa saya boleh buat. Jadi kita switchkan kita punya otak tu supaya berfikir secara sebaliknya. Jadi dalam kesempatan ini juga tuan dan puan saya orang kata dalam tempoh seminggu yang terakhir saya banyak berjumpa dengan usahawan-usahawan mendengar presentation business plan, review business plan, review financial forecast.
2-3 kali juga to and fro ni tadi. Jadi saya dapati bahawa apabila kita semua melihat sesuatu perkara itu secara baik, secara positif, dan kita melihatnya secara realistik, tuan dan puan, kita dapat mengawal keadaan kita. Kita jadi lebih tenang, kita dapat menerima keadaan semasa dengan lebih baik. Jadi tuan dan puan, ada masa-masanya kita perlu dissociate, kita perlu menjauhkan diri daripada perkara-perkara tertentu, orang-orang tertentu, bukan kerana kita nak bermusuh, bukan kerana kita benci dia, bukan, tetapi untuk memastikan kita dapat survive, kita sendiri dapat survive dalam keadaan yang chaos, kita baca berita macam-macam, jadi sedih kita baca posting Facebook macam-macam, kita jadi marah, sebab ada banyak perkara yang kita tak boleh handle. Jadi if we cannot consume certain content in social media or in electronic media, we have to stop and dissociate ourselves from those sources. Daripada sumber-sumber tu kita tarik diri kita sikit. Bukan kerana kita tak suka, bukan kerana kita benci, bukan kita menolak bahawa berita-berita ini adalah berita yang diperlukan, bukan, tetapi kita mesti jadi real, be real to ourselves. We can't handle that much of information, we can't consume so much of information. We need to be healthy ourselves, we need to be calm, we need to be at ease in our daily life. Jadi dia akan menjadikan kita lebih tenang, kita boleh dissociate lah. Jadi dalam sepanjang hari itu ada masa-masa yang kita jauhkan diri kita daripada phone, daripada laptop. Ambil masa tu. Kalau biasa kita rehat 10 minit kan, mungkin kita panjangkan sikit 1 jam, kurangkan, tak payah tengok sangat berita-berita ataupun maklumat-maklumat yang membebankan fikiran kita. Tetapi apa yang kita buat, kita enjoy thinking creatively, kita sentiasa fikir how to do more, kita sentiasa fikir how to be better, kita sentiasa fikir who should I meet, with whom should I work together with so I can do better. Dia jadi lebih mudah, lebih relax, kita fikir macam tu. Jadi tuan dan puan, dengan itu saya ucapkan terima kasih. Saya juga memanjatkan banyak-banyak kesyukuran kerana kita dipanjangkan lagi umur, diberikan kesihatan untuk meneruskan. InsyaAllah saya yakin kita dapat meneruskan dan melalui tahun 2021. Walaupun apa-apa yang berlaku, cabaran akan sentiasa ada. Kita buat perkara yang terbaik untuk kita, keluarga kita dan juga orang-orang lain. InsyaAllah. Terima kasih Encik Zamri, terima kasih Puan Norma, terima kasih rakan-rakan yang masuk tadi. Ada yang saya tak nampak. Jadi untuk itu, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi insyaAllah pada masa akan datang. Selamat maju jaya.